Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 9 Syawal 44, kita teruskan bicara kita dalam sebuah buku yang bernama Atabatul Ubudiyah. Atabat al-Ubudiyah, buku yang menceritakan tentang bagaimana kita mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Buku ni kecil tapi tajuk dia menarik, tajuk dia comel. Tajuk yang kita akan bincang, nama dia Abwabud Dukhul ala Allah. Pintu-pintu masuk untuk kita beribadat, mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ada berapa pintu? Para pelajar, kalau orang tanya pintu masuk untuk beribadat kepada Allah ada berapa? Jawabnya 2 pintu. Yang pertama nama dia Quran. Yang kedua nama apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh masuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla melalui pintu-pintu rekaan sendiri. Aku rasa tak puas hati nak maya maghrib 3 rakaat ni, kita nak buh 5, boleh ke tak boleh? Mana kalau orang buat 5 rakaat maghrib, itu dia panggil rekaan. Sebab apa rekaan? Hak Nabi ajar berapa rakaat? 3 saja. Cuma kalau orang tanya soalan, siapa dia boleh jawab, dia bijak. Ngapa habis kuih raya? Solat maghrib apakah ada 3 kali tahiyat tasyahud berturut-turut? Salat maghrib apa? Ada 3 kali tahiyat berturut-turut. Rakaat pertama dia tahiyat, yang kedua tahiyat, 3 tahiyat. Coba molek. Jawapan anda tu. Salat maghrib orang masbuk. Betul tak? Jadi dia panggil 3 kali tahiyat dia masuk. Baik. Kita ni diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengabdikan diri kepada Allah. Tulis ni pelajar-pelajar yang ada tanda. Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tak jadi jin dengan manusia itu kecuali supaya mengabdikan diri kepadaku. Aku tak ciptakan jin dan manusia kecuali apa? Supaya mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bila kita nak berabdikan diri kepada Allah Ta'ala itu, maka timbul soalan, adakah boleh kita buat ibadat ikut suka kita? Boleh ke tak boleh? Nampaknya tahun ni panah, boleh puasa. Tak. Kita tukar puasa Ramadan pada bulan 12, bulan banjir, supaya sejuk. Boleh ke tak boleh? Kenapa tak boleh? Nak awal majlis raja-raja? Maka timbul, itulah dipanggil soalan. Falimadha Allah Ta'ala suruh kita beribadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata, aku tak jadikan jin manusia ni kecuali supaya mengabdikan diri kepada aku. Tiba-tiba kita kata, ikut akulah nak abdikan diri. Asalkan kita mengabdikan diri, asal kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, ikut kita nak buat, maka itu kita kata tidak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa manusia tidak bebas memilih cara beribadat sendiri?
Kalau nak pilih cara hidup sendiri boleh tak boleh? Pun tidak boleh kecuali di bawah skop yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Para pelajar, celik mata. Dalam kita hidup ni ada dua cara. Yang pertama dia panggil beribadat. Yang kedua adat. Boleh beza tak di antara ibadat dengan adat? Boleh? Kau tak tahu apa? Adat ni kehidupan. Kita orang Melayu makan apa? Makan nasi. Orang putih? Makan gandum. Orang Jepun makan sushi contohnya. Ikan pun metah makan. Kita ni kalau makan metah ni kucing ya makan metah tak. Orang lain kena masak. Itu dia panggil cara kehidupan. Ikut mula nak makan sushi ke, nak makan sosis ke. Ya, tapi kita orang Islam boleh tak makan hot dog? Orang Islam makan hot dog boleh? Boleh. Astagfirullahaladzim. Siapa dia meleh dog? Nak baca apa masa meleh dog? Bismillah. Tak ada. Nama tu jijik. Kalau ada mu tengok orang jual hot dog, marah. Kata, nama najis mughallazah ni macam mana boleh jual? Ya, kena bagi nasihat, jangan bagi dia jual. Tak boleh. Itu dia panggil tidak boleh. Kalau sosis dinamakan, itu khianat nama dia. Benda halal, kenapa nak namakan benda haram? Sebab semata-mata nak ikut orang putih. Maka kita tidak boleh makan benda yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi kita boleh makan benda yang halal. Baik. Kalau kita makan nasi dengan apa? Tangan. Kalau orang lain makan nasi dengan guna gerpu. Cina cocok dengan kayu. Boleh ke tak boleh? Itu dia panggil adat. Itu dia panggil apa nama tu? Adat. Adat tak ada masalah. Tapi makan dengan tangan ke, dengan sudu ke, dengan gerpu ke, kalau makan tangan kiri boleh ke tak boleh? Limadha? Kenapa? Sebab dia telah bertembur dengan syariat. Apa dia syariat? Nabi SAW bagi arahan, kul biyaminika, makan dengan tangan kanan. Tak kira lah sama ada tangan betul-betul tangan ataupun guna sudu, guna gerpu, guna apa ni kayu, gunalah gapo siku kau gapo dak. Yang pentingnya guna tangan kanan. Kenapa nak tak boleh makan tangan kiri? Kenapa? Sebab apa tidak boleh makan dengan guna tangan kiri? Kelis? Tak tahu. Sebab Nabi kata apa? Fa inna syaitan ya'kulu bishimal. Sebab syaitan makan tangan kiri. Ramai tak ramai orang jadi syaitan? Sudah kejar dah. Kalau awak tengok ada adik-beradik ke, keluarga ke, anak-beranak makan tangan kiri, mu tegur tak tegur? Ya Allah, kenapa senyap? Kena tegur. Kita kata la ya akhi. Makan, minum mesti menggunakan tangan kanan. Kita baca bismillah, kita makan. Itu dia panggil adat yang bertembur dengan syariat, maka dia tak boleh lawan. Ada pengguna sudu, guna gerpu, guna straw, minum air, canggah tak canggah? Tak ada larangan. Tapi Nabi kita larangnya guna tangan kiri. Dia kata ustaz saya kidal. Berapa orang kidal sini? Ada hak kidal sini? Macam kat tangan tengok. Kidal. Tahu makna kidal? Enggak boleh. Orang guna tangan kiri banyak. Ada tak hak berkidal di sini? Ada. Tengok dia akak betul tangan kiri juga. Pasal dia kidal. Baiklah. Jawapan kepada soalan tadi, boleh tak boleh seorang manusia beribadat mengikut kehendak dia, ikut nafsu dia, ikut selera dia? Jawabnya la, tidak boleh. Li'anna al-ibad la yumkinu lahum
Kerana seorang hamba Allah Ta'ala, seorang manusia yang beriman, yang tak beriman, mereka tidak boleh mengenali jalan makrifah, mengenali Allah Azza wa Jalla, jalan nak sampai kepada Allah Azza wa Jalla, kecuali jalan yang telah diberi oleh Allah. Maka Allah Ta'ala beri pada kita dua lorong yang besar, lebuh raya yang begitu cantik, nama dia Al-Quran dan Sunnah. Kita tak tahu mana yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tak tahu mana yang dibenci oleh Allah, kecuali apa yang Allah Ta'ala sebut, kecuali apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ini Allah suka, ini Allah perintahkan, ini Allah suruh buat, baru jadi. Kalaulah dibiarkan manusia ni milih cara dia beribadat sendiri, maka akan berlakunya ghulu atau melampau. Tahu nak ghulu? Melampau sangat. Aku nak mendekat Allah, tak mau makan 3 hari 3 malam contohnya. Mana ada puasa 3 hari 3 malam? Puasa ni subuh sampai maghrib je. Hak lain boleh makan, tapi dia tak mau. La. Nabi marah, dia panggil al-wisal, Nabi kita larang. Ada orang ni dia kata aku tak mau kahwin terus, mau bertapa dalam gua, jadi macam Tok Cha, boleh tak boleh? La. Masa-masa belajar, waktu kita sibuk dengan menuntut ilmu, tak apalah tak mau kahwin. Kalau saya kahwin kan tak boleh nak belajar pula, itu lain. Ni sudah ada kemampuan, sudah ada ini, tapi tak mau. Maka itu dia panggil al-ghulu, melampau dalam apa tu? Dalam beribadat. Maka Nabi kita larang. Ataupun al-jafi, malah doa. 5 kali nak solat satu hari ni, cancel lah 2. Kalau andai kata solat boleh di cancel, awak nak cancel solat ke apa? Subuh. Hak tak cancel ni pun tercancel juga jarang-jarang. Saya tanya lagi. Tak ada cancel solat, tapi tercancel ada tak? Kena istighfar banyak-banyak, kena taubat, maka tak boleh. Maka telah menjadi suatu rahmat Allah Ta'ala, kasihnya Allah Ta'ala kepada kita hamba-hamba dia. Allah Ta'ala kasih kepada hamba-hamba dia, faqtadat rahmat Allah Ta'ala ni, maka dihantarnya kepada kita, kepada umat manusia ni Rasul. Rasul tu mari mana? Min anfusihim, Rasul daripada kalangan mereka. Orang Bani Israel, Nabi dia Bani Israel. Orang Bani apa dulu, Nabi dia orang. Maka Nabi yang datang ni bukannya malaikat, di kalangan manusia yang boleh bercakap dengan bahasa yang digunakan oleh kaum dia. Jadi sesama masalah. Kemudian Nabi tahu apa yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi tahu apa yang dimurkai oleh Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kepada kita sebagaimana Allah Taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat sebut nama Nabi kita kena? Tak apa tak bunyi tu. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu sayang kepada Allah, macam mana nak buat? Kita tulis love Allah gitu. Besar tulis, mayanya tak, jadi ke tidak? Tak jadi. Nabi kata fattabi'uni, ikut ajaran yang aku ajar. Ikut apa? Ajaran yang aku ajar. Yuhibbukumullah, nasaya Allah Ta'ala sayang pada kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kamu. Maka bila kita sayang kepada Allah Azza wa Jalla, maknanya kita cinta dengan hati kita. Bila kita cinta dengan hati, bermakna segala ibadat yang kita buat semata-mata kerana apa? Kerana Allah. Jadi kita sayang kepada Allah, kita bertawakal pada Allah Ta'ala, serah diri kepada Allah, kita mengharapkan pahala, kita yakin Allah Ta'ala beri pertolongan kepada kita. Semua ini yang duduk dalam hati ini dijelmakan melalui tindak tanduk kita, melalui amal-amal kita, mengikut perundangan syariat yang Allah Ta'ala suruh,
dan meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ni ada dua perkara para pelajar. Perkara yang pertama suruhan. Perkara yang kedua larangan. Oh, saya contohlah ada orang ni cakap besar, dia panggil buah besar. Dia kata saya akan ikut semua hak Tuhan suruh. Solat ikut, puasa ikut, zakat ikut. Pergi haji 4 kali dah contohnya. Tak cukup dengan tabung haji, pergi dengan furada. Dia punya hebat. Tapi hak Tuhan larang, itu hak peribadi. Betul tak betul jalan? Tak betul. Maknanya yang Allah Ta'ala suruh kita buat sebab Allah perintah. Yang Allah Ta'ala larang kita berhenti sebab apa? Sebab Allah Ta'ala yang perintahkan kita supaya tidak melakukannya. Ni ada orang perempuan konon-kononnya. Dia kata dia tak mau lagi pakai tudung. Pakai tudung tutup aurat ni tak mau. Sebab dia tak mau jadi munafik. Faham tak? Faham kata-kata dia? Kenapa dia tak mau pakai tudung? Sebab tak mau jadi munafik. Yang suruh bertudung tu siapa? Pakcik dia, majikan dia, Allah yang suruh. Munafik apa tak tudung? Tak pakai tudung telah munafik. Pura-pura warak. Konon-kononnya seorang muslimah yang hebat, tapi tak mau ikut undang-undang Allah. Kita kata inilah manusia yang cukup pincang. Ini yang dinamakan golongan sekular, golongan liberal, yang bermain-main dengan ayat-ayat Allah, mengikut suka hati, ikut nafsu. Kita kata tidak boleh. Jangan main-main. Maka para pelajar sekalian, kita hanya boleh melakukan ibadat mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana jalan yang dibawa oleh Nabi, jalan ini hanya menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita ke akhirat. Siapa tak ikut Nabi, lawan pada ikut Nabi, ikut siapa? Ikut siapa apa? Ikut syaitan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am, kallazi istahwathu syayatinu fil ardi hayran. Seperti orang yang dirasuk oleh syaitan dalam keadaan kebingungan. Maknanya orang yang buat kerja tidak ikut hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ikut dia yang diajar oleh para ulama Islam yang muktabar, maka dia nak buat baik tak jadi baik. Hari ni macam-macam muncul orang-orang yang beribadah. Allahu Akbar. Dia zikir, tapi zikir dia tu melompat sampai cabut terbang. Bercampur laki-laki perempuan dalam zikir. Tutup lampu pula dah. Tutup lampu laki-laki perempuan. Zikir apa lagu tu? Kalau jumpa lagu ni zikir, dia kata khusyuk, zikir dalam gelap. Jawabnya itu ajaran sesat nama dia lagu tu. Ni ada pula haji ni kata Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Ini semua ni dipanggil simptom-simptom, ciri-ciri ajaran sesat yang tidak mengikut ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama telah membuat kepada kita, dia buat beberapa contoh yang senang. Nak dengar contoh dia? Dia kata ada seorang ni, orang ni nak lalu ke Padang ni, nak pergi ke kampus sebelah. Tapi tengah Padang ni ada seekor singa ataupun serigala, anjing backing sangat-sangat. Anjing backing. Orang lalu kat ni kena kejar, kena gigit, kena kekah. Kena kekah di anjing ni bahaya ke tak bahaya? Bahaya. Sama juga kena gigit kat kucing. Suka main kucing, jangan ngenak dia. Baru ni ada seorang mari sini, dia tunjuk tangan dia buruk sini. Kata kena gapo ni? Dia kata dia kena kekah ke kucing. Dia kenak kucing, kucing tu gigit dia. Kucing ni waktu dia baik, tengok kuku dia ada tak waktu dia baik? Tak ada. Kalau dia nak marah, keluar. Sebab tu kita tak boleh kuku panjang macam kucing. Jadi dia bila dia gigit, dia jadi macam tak sembuh dia punya bakteria kucing tu. Berapa kali digigit buai ada hospital, naik balik.
Baik, cerita anjing tadi. Orang nak lalu kat padang ni, anjing backing. Ganas. Jadi dia cuba nak lari, kejar. Dia nak pergi ke kapus bukan. Kalau dia pergi kok ni jauh, berapa kilometer pula baru boleh pusing balik. Dia pun tanya orang yang berpengalaman di situ. Dia kata, mu ni berapa nak pergi jauh sampai berpuluh kilometer baru kau nak balik, sedangkan kapur awak sebelah padat tu je. Tempat dia nak pergi tu. Habis nak buat macam mana? Dia kata, mu pergi jumpa dengan tuan anjing. Pergi jumpa dengan tuan anjing tu, oyak dia, bos, saya nak lalu kat ni, boleh? Boleh je. Anjing backing tu tak kena tuan. Kalau dia kena tuan dia, backing tak backing. Tak. Dia gosok tapal lehup, nyak lalu tidur. Jelai lidah lalu. Betul tak? Kau ada anjing tak jelai lidah? Ada. Anjing ke apa tak jelai lidah? Anjing tidur jelai lagi kau tu. Anjing ke apa? Tak ada anjing lah. Anjing plastik mungkin. Ada dia pun analogi cerita ni. Dia kata mungkin jumpa dengan tua dia. Tua dia kata lalu tua dia sudut dia. Maka di sini para ulama kata bandingan yang cukup simple. Kita hari ni kalau kita nak pergi ke tempat matlamat yang kita nak pergi, jalan yang kita nak lalu berliku, payah, ada halangan, ada apa, maka kita kena kembali kepada siapa? Kembali kepada Tuan syariat. Dalam kita nak beragama, Allah Ta'ala ada perintah pada kita solat. Nabi SAW telah menyatakan cara-cara nak semaya. Kita tak tengok Nabi SAW, tapi siapa yang tengok? Sahabat tengok. Kemudian disambung oleh tabi'in, kemudian disambung oleh para ulama. Maknanya para ulama Rabbani, mereka tahu, mereka dapat ilmu daripada orang yang turun-temurun sampai ke Nabi SAW. Maka mereka inilah yang merintih jalan, yang menyampaikan kita kepada matlamat yang besar, iaitulah mencapai kepada keredaan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau rekod sendiri, jawab dia nak pergi sini, jauh pusing. Kenapa kita pergi jauh? Sedangkan ada lorong-lorong yang dekat yang boleh menyampaikan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu contoh yang dibuat, maknanya mudah sangat. Sangat mudah jalan kalau kena cara. Kalau tak kena cara nak beragama ni payah sangat-sangat. Sebab itulah Nabi kita sebut innad dina yusrun. Agama itu mudah. Walan yushaddad din ahadun illa ghalabahu. Siapa yang menyusahkan agama maka dia akan tewas. Siapa dia menyusahkan agama dia akan tewas. Agama mudah. Apa? Coba tengok. Orang ni masuk hospital. Seorang masuk hospital. Wayar ada di tubuh, tapi dia boleh solat. Dia semaya dengan wayar dia tu. Doktor kata tak boleh guna air, dia tayamum. Atau tak boleh guna banyak air, dia pakai spray. Dia tengok orang spray ambil wudu. Hak seorang lagi masuk hospital, pakai tak solat langsung. Kenapa tak semaya tu? Sakit. Jebel air liur tu. Air liur ke air mata. Koyak dia sakit. Nabi kata inna dina yusrun, agama itu mudah. Hak mana mudah dua ni? Hak tak semaya ke? Hak semaya mengikut kemampuan. Mana satu? Yang pertama tadi dia salat ikut kemampuan dia, hak tu hak mudah agama. Hak tak semaya ni bukan mudah agama, mempermudahkan agama. Kenapa tak semaya? Sakit. Bapa tak tutup aurat, panas. Bapa tak puasa, tak bangun sahur. Boleh lah gitu? Boleh apa? La, tidak boleh. Jadi kita kena, itu dia panggil agama itu mudah. Siapa dia menyusahkan agama, tak boleh. Tetapi cara kita nak beragama mengikut maklumat, mengikut prosedur yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla. Contohnya kita kata ada seorang yang minta kerja. Dia minta kerja. Bila minta kerja, dia ada borang. Ada borang tak? Borang kena isi borang. Minta kerja. Dia apa isilah, tulis borang comel-comel, khok pulawa, segala maklumat ditulis. Serah ke pejabat. Hak seorang lagi di atas borang kosong dia tulis kertas lain. Tulis kertas atas tu.
Hak yang ketiga, pakai tak tulis kau satu, atas borang kosong. Hak mana hak betul? Yang betul hak mana? Yang pertama lah. Sebab apa? Sebab dia ikut prosedur, ikut SOP, ikut proses, orang nak minta kerja. Jadi demikianlah kita ni para jemaah sekalian, bila kita tengok ibadat-ibadat yang kita nak serahkan kepada Allah Azza wa Jalla, kita sentiasa berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah daripada kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha pendengar, Maha mengetahui. Kita minta Allah Ta'ala terima. Tapi kita hantar mari perkara yang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka akan dikabul ke tidak? Tidak dikabulkan. Seorang ulama Nusantara, nama dia Syekh Daud Al-Fatani. Para pelajar kita ni, kalau kata Syekh Daud Al-Fatani, kita gapo hak paling soho hak kita ngaji sini, kita dia. Masailah. Kita ke bawah? Kuat sikit. Muyatul musalli. Tengok Syekh kata apa? Siapa dia semaya, tak ada khusyuk, tak ada tumakninah, tak ada apa-apa, seolah-olah dia bagi hadiah pada raja dia, seorang mayat atau patung hak mati. Kena murka ke tidak? Kena murka lah ke dia. Jadi demikianlah kita hari ini para pelajar sekalian. Kalau kita semaya, kita ibadat semata-mata dengan anggota je, hati kita tak terasa apa-apa, maka kita akan buat satu benda yang kosong daripada jiwa kita, tak rasa apa. Kita nak solat, kita kena menjiwai apa kita solat. Allahu Akbar. Aku hadap wajah tu wajah lillazi. Aku hadap muka aku ni kepada Allah yang maha berkuasa, yang maha agung, yang barulah kita terasa. Bila kita puasa, kita kata apa? Saja aku puasa kerana Allah Ta'ala. Kita meninggalkan makan, minum. Bagi orang yang ada keluarga, meninggalkan duduk dengan isteri. Tak buat benda-benda yang Tuhan larang. Kita juga meninggalkan perkara-perkara yang boleh menghilangkan pahala puasa. Tak mengupak orang, tak ngata orang, tak ngenak orang. Betul tak? Jadi puasa kita tu ada ruh, ada jiwa. Sama juga bila kita baca Quran. Bila kita baca Quran, kita kena faham makna Al-Quran dan kita kena terasa bahawa apa yang kita baca itu Allah Ta'ala bercakap dengan kita. Allah Ta'ala tunjuk pada ya ayuhan nas, wahai manusia. Kita ni manusia ke tidak? Manusia. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Maka kita orang yang beriman ke tidak? Jawabnya orang beriman. Jadi dua perkara, bila kita baca Quran, kita kena menjiwai apa kita akan baca, dan kita kena merasai bahawa apa yang kita baca itu ialah Allah Ta'ala tuju kepada kita ayat-ayatnya, supaya kita boleh faham, supaya kita boleh ingat, supaya kita boleh menghayati, memahami apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka inilah yang dikatakan bahawa ibadat zahir saja semata-mata tanpa ruh, tanpa kefahaman yang baik, maka dia akan jadi kosong. Tak boleh pahala kau saya semaya, insya-Allah. Lepaslah dosa semaya tu, dosa tak semaya tu sebab kita dah solat. Tapi setakat mana pahala yang besar yang kita dapat mengikut khusyuk yang kita ada. Khusyuk yang kita ada, maka di situlah kata mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah bahawa annal imana qaulun wa amal. Tulis pelajar. Annal iman itu perkataan dan perbuatan. Iman duduk mana? Perkataan dan perbuatan. Jadi perkataan, bacaan kita, zikir kita, hak kita duk baca, perbuatan-perbuatan kita ni rokok, sujud, bangun, tunduk, tu semua tu perbuatan. Dan juga satu lagi dia panggil qaulul qalbi. Niat kita yang ikhlas. Amal kita dengan hati kita, iaitu segala perkara yang kita buat kerana Allah Azza wa Jalla, maka itu yang dikatakan seorang itu berada di bawah apa? Di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Maka pahala yang kita buat itu pahala yang besar, dan kita akan dapat maklumat yang banyak, insya-Allah. Maka di sini menjadi tanggungjawab para pelajar sekalian. Sebab kerana itulah kempen letak dalam jadual pengajian kita ni, untuk nak berzikir kita baca perisai Muslim. Ni macam-macam doa orang ajar ni.
Nah, lagi bulan Ramadan lagi pelik. Apa dia baca hak ni 100 kali, siapa baca 1000 kali. Boleh tu boleh ni. Bila kita tanya dia, mana dalil? Ambil mana tu? Nabi ke siapa dia bagi tahu? Dia kata awak ni menghina ulama. Sebab tak mau ikut ulama. Ulama mana cakap? Jadi tidak ada authority. Bila mari waktu pagi, kita minta para pelajar kita ni baca zikir waktu pagi dan petang. Waktu cuti baca ke tak? Baca. Ngak-ngak juga mulut bunyi, baca ke tak? Kena baca semua. Selagi tak mati, lagi itulah kita baca. Zikir lepas maya baca tak baca? Zikir lepas solat baca tak? Ikut orang sunnah Nabi ke ikut orang? Sudah dah lah. Sebab itulah kita tengok pelajar-pelajar kita ni kadang-kadang dia belajar molek dah. Hak sunnah Nabi ajar gini, cara nak zikir lepas solat jangan kuat-kuat. Dia boleh migropo jadi tu imannya lau lebih pada orang tak khabar. Ini masalah kita. Sebab kita tidak menjiwai apa yang kita belajar. Kita tidak menghayati apa yang kita belajar. Kita belajar hak sunnah Nabi tapi tak mau ikut. Sebab tak standard hak sunnah. Hak tak sunnah lagi besar. Maka ini masalah. Baiklah. Maka kata di para ulama, beramal semata-mata dengan anggota saja. Maya 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat lebih mudah. Berzikir maka dengan mulutnya la ilaha sampai gia 5. Dah kau gia 5 baru ni balik. Dah. Gia 5. Dia kata lebih mudah daripada kita berzikir dengan hati yang khusyuk. Kita solat dengan hati yang khusyuk lebih mudah. Sebab apa? Sebab an-zahir, hak zahir ini orang nampak hebat. Kuat dia tu zikir gia 5. Bergonjal dia punya rumah. Dah lah rumah kawan tu nak utuh dah, mungkin perih gia 5 pula situ. Bergonjal kata orang. Maka dengan lagu-lagunya ni, yang pentingnya hak hati kita tak tanya. Sebab memang tak boleh tanya pun, itu je benda rahsia. Tetapi yang kita nak memperbetulkan di dalam hidup kita ni, iaitulah amalan kita dengan hati biar betul, barulah yang anggota yang zahir juga betulnya, insya-Allah. Yang kedua, syaitan dia tilik. Syaitan sentiasa mengintai-ngintai hati manusia. Wa yadkhulu fi ahyanan. Dan dia boleh masuk. Nabi kata, inna syaitana yajri min ibni adam majradam. Syaitan dia nak pergi ke hati kita ni melalui lorong saluran darah kita. Masuk darah dia mari sini, masuk hati. Awak ni rajin ibadat di. Rajin. Bagus. Agak-agaknya dengar ni. Ini mainan syaitan. Agak-agaknya orang dalam kampung ni ada ke lebih rajin daripada awak? Tak ada. Kita pegang naik. Naik ke apa? Naik riak. Nak tunjuk ke orang. Hari ni orang beribadat. Sekarang ada zaman selfie, zaman WhatsApp ni. Zaman Facebook, zaman TikTok ni. Lorong-lorong nak jaga ibadat, payah ke mudah? Lepas maya, ambil gambar serik. Lepas tahajud pukul 4 pagi ambil gambar. Alhamdulillah hari ini dapat tahajud. Dan baru sudah menangis dengan penuh khusyuk. Dalam doa saya tadi, dalam tangisan tadi saya sebut tuan-tuan follower TikTok saya. Sedap mainan. Ini dipanggil talbisu iblis, mainan syaitan nak merusakkan amalan kita. Kita berdoa dengan Allah, bukan doa dengan orang. Coba kamu tengok, perhatikan. Kalau ada kuliah ke ada khutbah kita ke apa benda, biasanya sampai ke doa kita akan break. Tak payah rakam. Sebab apa? Waktu kuliah, ceramah, nasihat, kita nak suruh siapa dengar? Nak suruh orang ramai dengar. Waktu kita berdoa, kita hadapkan doa kita kepada siapa? Kepada Allah. Tak perlulah kita bertektok dengan doa. Sebab doa itu kita permohonan kita dengan Allah Azza wa Jalla, cukuplah kita angkat permohonan, insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala perkenankan. Jadi anak-anak semua, jawab dianya abwabud dukhuli ala Allah, pintu masuk mengabdikan diri kepada Allah Taala
melalui dua lorong yang besar, melalui lorong Al-Quran, melalui lorong As-Sunnah, dan pelaksanaan lorong itu, perjalanan lorong itu dengan apa? Yang pertama dengan hati, dia panggil amalul qulub, melalui hati kita ni, ikhlas tak ikhlas. Yang kedua melalui anggota yang zahir yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pada kita ikhlas dalam beramal, dan Allah Ta'ala kabulkan apa yang kita lakukan ini, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.